Salam sejahtera. Utama TVS bersama saya Razi Ahmad. Dan saya Mara Suji. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Ketua Menteri beri bayangan pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Kerajaan Sarawak bantu tingkat kemudahan serta aset DCI QS Lubuk Antu dalam usaha mengekang kemasukan parti. Terbabit jenayah penipuan, PDRM giat mengesan pengasas syarikat pelaburan Winner Dynasty Group. Sedikit demi sedikit bayangan mula timbul. Ketua Menteri Datuk Panti Abang Johari Tun Openg beri bayangan pilihan raya negeri Sarawak ke-12 akan diadakan tidak lama lagi. Kami orang Islam selamat Ibusa adalah bedok bunyi. Si lama lagi ada bedok sikit akan bunyi juga. Bedok besar bunyi banyak orang jalan pembunuhan siada 50 tahun apa ada kita. Orang kedaya kata denan. Ada mata, buta. Ada telinga, pengan. You can see apa yang telah kita buat. 50 tahun ni ada batang air. Tempoh DUN Sarawak akan berakhir pada Jun selepas pilihan raya negeri ke-11 PRN 11 diadakan pada 7 Mei 2016 mengenai kerjasama gabungan Parti Sarawak GPS dengan Perikatan Nasional PN. Jelasnya GPS bebas bersahabat dengan mana-mana parti asalkan kesinambungan pembangunan negeri berterusan. GPS is only partner to PN. We are not a member of PN. Jadi dasar kita lebih autonomous, independent dalam kita membangunkan negeri kita. Kerana dia terpaksa sesuai dengan kehendak negeri kita. MA63 masih kita laksanakan, kita perjuangkan. Kerajaan Sarawak akan membantu meningkatkan kemudahan serta aset di Komplek Custom Immigration dan Kuarantin CIQS Lubuk Antu di Seri Aman dalam usaha mengekang kemasukan pendatang tanpa izin parti ke negeri ini. Kini kekurangan kemudahan serta aset di CIQS Lubuk Antu merupakan antara kekangan menyekat kemasukan parti dan keadaan diburukkan lagi dengan banyak jalan tikus di sepanjang sempadan negara antara Sarawak dengan Kalimantan Barat Indonesia. Di kawasan Lubuk Antu. Setakat ini kita telah kena pasti banyak laluan tikus lah yang aktif. Kita tengok di sini kawasan Panjaruai antara salah satu hotspot lah yang dikena pasti. Di sini SQS, okay. Bandar Lubuk Antu, Jalan John ini antara yang aktif dan juga satu lagi Jalan Pesawat. Antara kemudahan yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat adalah pemasangan lampu jalan di sepanjang jalan sepanjang 7.1 km dari Kompleks Sukan menuju ke Kompleks CIQS Lubuk Antu. Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kerajaan Indonesia menerusi Konsulat Jeneral Republik Indonesia untuk memastikan rakyat negara itu memasuki Sarawak melalui pintu masuk yang sah. Yang pas, yang boleh digunakan untuk daerah Lubuk Antu sahaja. Ada pas yang dituju di antara negara Indonesia dan Malaysia. Yang satu, dua ialah international passport. Apa yang kita macam penduduk pun ada pas dua. Kita sebenarnya menerima kerjasama yang baik daripada Indonesia, daripada pihak Konsulat Jeneral juga dan perkara ini. Turut akan diberi perhatian khusus ialah jalan-jalan ladang kelapa sawit yang sering digunakan oleh rakyat negara jiran masuk ke Sarawak secara tidak sah memandangkan ia terletak hanya bersebelahan sempadan negara. Isu berkenaan akan diteliti oleh satu jawatan kuasa diketuai Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemut Masing. Itulah kita dengar tadi dengan taklimat kita balik bahawa saya dapat umum sekarang. Kita buat kajian dulu. Kerana memang kelapa sawit border sebelah je. Mereka boleh menggunakan ladang kelapa sawit untuk masuk. Kita buat kajian dulu. I cannot give you an answer now. We have to study.
Pihaknya turut mempertimbang untuk membina jalan yang lebih baik di sempadan kedua-dua negara dengan aspek keselamatan diperketatkan lagi. Jadi ini satu-satunya yang kita nak lihat dan saya nampak bahawa potensi Lubuk Antu dan kawasannya adalah cerah apabila ada peningkatan laluan dan perdagangan di antara rakan kita di Padang dan Kalimantan dengan negeri Sarawak. Sekarang tu memang kita ada kerjasama yang erat melalui Soset Malindo dan juga kerjasama di antara Kalimantan Barat dengan Sarawak. Tarikan pelancongan iaitu Waterfront Lubuk Antu telah mampu memberi harapan baharu buat rakyatnya khususnya dari segi peningkatan aktiviti ekonomi. Penduduk Lubuk Antu kebanyakannya melakukan aktiviti berniaga secara kecil-kecilan sama ada berjual hasil tani sendiri, kedai runcit, gerai cucur pisang dan sebagainya. Dengan adanya waterfront ini, ia sekaligus menunjukkan kebolehan pembangunan Lubuk Antu setaraf dengan pembangunan di bandaraya besar di Sarawak. Mangsang sebenarnya hari pada YB, kayaknya waterfront Lubuk Antu ke baru Datuk. Aku ngarap ke oleh mereka sukuang, tolong ke pelancong ke data benua bukai, oleh data ke Lubuk Antu, mendak perampak mana benua Lubuk Antu. Apa yang megak, harap ke maju ke hari benua bukai. Di sini ialah biasa kan di Batang Air yang jadi tarikan. Biasa pelancong datang sini dia mau melawat ke Batang Air. Tapi sekarang sudah ada waterfront, dengan adanya waterfront ini, insyaAllah saya rasa Lubuk Antu ini boleh semakin majulah. Bagi merealisasikan harapan penduduk, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg turut memberitahu kerajaan negeri telah bersetuju untuk meluluskan permohonan membina jambatan di waterfront Lubuk Antu. Untuk menghubung kampung sebelah dengan waterfront. Ya, juga kacak waterfront kita. Siada sanakan waterfront yang ada orang hutan begitu besar. Jadi nampaknya ada tarikan di sini. Memanglah di sini banyak national park. Jadi saya meluluskanlah jambatan ini yang menghubung dua. Caranya saya serah kepada pihak jurutera yang mana sesuai, jembatan sesuai untuk menghubung kedua tempat kena yang berhormat markam ada. Kalau dia pakai jembatan besar yang takut aksiden. Saya ada dedicated lane for orang penyeberang. Jadi kita atur balik. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Ai Malcolm Musin Lamoh berkata kerajaan negeri akan meneruskan aktiviti pembangunan di Lubuk Antu khasnya dari segi infrastruktur. Penduduk di Batang Ai mengharapkan banyak lagi pembangunan, ya, terutamanya pembangunan infrastruktur dan amenity seperti air dan elektrisiti yang sudah menjadi isu lapuk, ya. Jadi saya rasa dengan adanya perancangan terperinci nanti tempat di sekitar Pekan Lubuk Antu akan dibangunkan, ya. Sekiranya yang menjadi international gateway di antara Sarawak dengan Kalimantan, ya. Waterfront Lubuk Antu ini nyata membuka harapan baru buat rakyat, lebih-lebih lagi dari potensinya sebagai tarikan pelancongan yang secara langsung mampu meningkatkan lagi aktiviti ekonomi di daerah ini, lebih-lebih lagi dengan pembangunan yang kian dilaksanakan. Laporan Odlin Katrini bersama juru kamera Awang Azmil dari Lubuk Antu untuk TVS. Seramai 118 individu ditahan menerusi 17 serbuan dalam operasi Pelikan 3.0 yang dilakukan bagi mengesan dan menahan anggota kumpulan geng Niki yang didalangi pengasas Wina Dynasty Grup Datuk Seri Niki Leo Sung Hee pada 20 hingga 28 Mac lalu. Antara individu yang ditahan berkenaan adalah dua adik kepada Suu Hee, masing-masing bergelar Datuk Seri serta Datuk berusia 28 dan 30 tahun.
selain seorang lagi Datuk Seri bersama 5 datuk lain. Daripada jumlah itu, 42 lelaki membabitkan 27 warga tempatan serta 15 warga China serta 6 wanita termasuk 3 warga China ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Dan tangkapan di bawah Akta Immigration seramai 12 orang iaitu 10 lelaki warga China, 1 wanita Republik Rakyat China dan 1 wanita daripada Myanmar. Lepas itu tangkapan narkotik atas urine test terdiri daripada 8 lelaki warga Malaysia. Semuanya didapati positif menerusi ujian air kencing. Dan dibebaskan seramai 50 orang iaitu 25 lelaki warga negara Malaysia dan 25 wanita warga Malaysia. Polis turut merampas wang tunai pelbagai mata wang berjumlah 773,145 serta 16 kenderaan mewah bernilai 6.67 juta ringgit dalam serbuan berkenaan. Polis juga telah membekukan 41 akaun bank bernilai 4,53,809 ringgit dan 49 sen dan 35 unit kenderaan bernilai 8,863,000 bla 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 melibatkan 21 individu dan 16 entiti termasuk Yayasan Winner Emperor Sedunia dan Pertubuhan Integriti Niki Liao Malaysia di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 1 Amlat Puah 2001. Insiden kebakaran yang berlaku di Taman Tia Vista, Kota Samarahan melibatkan sebuah lori 5 tan. Kebakaran itu disedari orang ramai sekitar jam 12 tengah hari tadi. Kebakaran itu turut memusnahkan bumbung parkir lori berkenaan sekaligus memusnahkan beberapa buah motosikal yang berdekatan. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan sekitar jam 12 tengah hari dan 2 buah aset telah digerakkan dari Balai Bomba Semerahan dan Balai Bomba Tabuan Jaya. Walau bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Berkenaan dengan kebakaran tersebut yang telah dipadamkan pada jam lebih kurang 1 petang tadi, kemusnahan telah melibatkan sebuah lori, lori 5 tan anggaran kami dan bumbung tempat parking berkenaan. Tiada kemalangan jiwa dan setakat ini proses siasatan ke atas kejadian masih dijalankan. Sekian, terima kasih. Umpama pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Keluarga Buntar Alok menerima dugaan besar apabila terpaksa diberhentikan kerja kesan daripada penularan COVID-19. Isterinya Piah Garia pula hanya mampu duduk di kerusi roda dan mengatakan dirinya tidak lagi mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu kepada 2 orang anak. Cuba, kenapa? Berbelah tahu lah, berbelah kampung tahu. Laban COVID. Ini lagi lama dah. Bulan nak kerja, biasanya bulan lebih ya. Buat. Sayu, mungkin itu yang dapat diperkatakan tatkala melihat wajah Piah Garia. Ibu yang berusia 60 tahun ini diuji kesihatannya apabila mengalami lumpuh sejak dari kecil lagi. Bagi anak perempuannya, Sandra Lawas, yang berusia 17 tahun, dan kini bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Penrison nombor 1, Sandra mengatakan dirinya kini tetap tabah dan tidak akan mudah berputus asa untuk meneruskan persekolahannya demi mengubah masa depan keluarganya. Saya tak akan berputus asa sebab saya akan terus belajar dan memajukan keluarga saya, masa depan saya dengan keluarga saya. Saya nak membangkitkan nama keluarga saya biar keluarga saya tak terjejas maruah. Melihat kesusahan yang dialami keluarga ini, sebuah badan bukan kerajaan NGO di bawah naungan Pertubuhan Kebajikan Tangan Pengharapan Malaysia, HOP, telah menghulurkan bantuan berupa keperluan asas serta bantuan membaik pulih rumah dari seorang kontraktor. Keluarga ini kami sangat bersyukur kerana ada seorang kontraktor yang sudi membantu untuk memantau rumah ini dan beliau sudi
memberi bantuan dari segi membaiki rumah, mana-mana bahagian yang dia didapati jika ada kebocoran ataupun yang perlu dibaiki, beliau sudi membantu. Sudah ada tapak? Tapak rumah sudah ada. Nanti kita akan berbincang dengan lebih lanjut lagi dengan kontraktor dan juga dengan tuan rumah, kakak kepada tuan rumah ini. Misalnya kalau dia orang tidak cukup dokumentasi untuk pengenalan diri, kita dari segi kebajikan Daya Sarawak akan coba bantu dia orang akan buat dokumentasi lah untuk memandangkan dia orang ini sudah ada tapak untuk mendirikan rumah. Jadi kita buat suruh berterima kasih juga lah kepada Hand of Hope ini sebab dia orang bagi tahu kontraktor untuk buat dari segi itu kita akan dapatkan bantuan dari kerajaan juga lah. Kesulitan yang dilalui seolah semakin dipermudahkan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah turut dijadualkan untuk melawat sendiri kediaman Buntal setelah kes positif harian COVID-19 di Sarawak menunjukkan penurunan. Laporan seterusnya. Transformasi secara menyeluruh perlu dilakukan terhadap gerakan koperasi di negara ini bagi memperkasakan dan memantapkan peranannya supaya terus mampan dalam menghadapi cabaran abad ke-21 sekaligus seiring dengan zaman digitalisasi. Langkah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membangunkan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia Transcom 2021-2025 adalah tepat bagi menjadi paksi transformasi kepada gerakan koperasi itu. Saya yakin bahawa koperasi adalah pendekatan yang efektif bagi merangsang pembangunan keusahawanan dalam kalangan masyarakat Malaysia dan konsep koperasi yang berpaksikan prinsip inklusiviti dan keterangkuman dengan mencipta keuntungan melalui aktiviti milikan bersama adalah bersesuaian untuk diaplikasikan dalam situasi ekonomi negara pada masa ini. Pelan itu menggariskan 5 bidang tujahan iaitu penerapan nilai kemakmuran bersama, pemantapan sistem perundangan dan struktur governance, pengukuhan bakat dan pembangunan modal insan, pembentukan persekitaran perniagaan mampan dan lestari serta pemerkasaan badan induk dan sistem penyampaian koperasi. Pengecualian kompaun atas kelewatan memperbaharui pendaftaran perniagaan dan kelewatan mendaftarkan perniagaan baharu di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Pelanjutan inisiatif pengecualian kompaun itu dijangka memberi penjimatan sebanyak 13.7 juta ringgit yang dapat dimanfaatkan oleh lebih 330,000 komuniti peniaga dalam mengharungi cabaran pemulihan ekonomi. Inisiatif itu adalah lanjutan daripada pelaksanaan pengecualian kompaun atas kelewatan memperbaharui perakuan pendaftaran perniagaan yang dilaksanakan pada 17 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 sebelum dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021. Manakala bagi kelewatan mendaftarkan perniagaan baharu pula diperkenalkan pada 1 Januari 2021 dan sepatutnya berakhir pada 30 Jun 2021. Pelanjutan itu adalah bagi menyokong agenda program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi Pemerkasa melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Pemerkasa yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 17 Mac lepas menggariskan 20 inisiatif strategik dengan peruntukan berjumlah 20 bilion ringgit bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi, menyokong perniagaan dan meneruskan bantuan bersasar kepada rakyat dan sektor yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Petroleum Nasional Berhad Petronas mengumumkan satu penemuan minyak dan gas baru di Telaga Carigali Wildcat Sirong 1 dalam blok SK405B kontrak perkongsian pengeluaran yang terletak di perairan cetek wilayah Balingyan, Miri, Sarawak. Telaga Wildcat bermaksud yang belum terbukti wujudnya minyak di kawasan berkenaan atau dieksploitasi sepenuhnya. Tidak mempunyai rekod pengeluaran kukuh sepenuhnya terdahulu sebagai tapak pengeluaran minyak dan gas. Telaga Carigali Sirong 1 berjaya digerudi sehingga kedalaman 2,538 meter pada Februari 2021. Penemuan ruang minyak dan gas yang penting ini
melebihi 100 meter dalam takungan batu pasir Oligocene hingga pertengahan Miocene. Justru ini mengesahkan lagi potensi wilayah Balingian dengan baki prospek yang masih belum diterokai. Naib Presiden Carigali dan Huluan Petronas Emiliana Rice Oxley berkata penemuan di Sirong 1 membuktikan lagi kewujudan minyak, terutama dalam kawasan belum diteroka sepenuhnya di wilayah Balingian. Untuk rekod, PTTEP Sarawak Oil Ltd sebagai pengendali memegang kepentingan sebanyak 59.5%, manakala Moica Oil Sarawak Sendirian Berhad memegang 25.5% dan Petronas Carigali Sendirian Berhad, anak syarikat Petronas, memegang baki 15% kepentingan dalam penyertaan di Blok SK405B. Perkembangan seterusnya. Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC dan Poly Design termeterai pada Selasa, menandakan bermulanya kerjasama yang akan memberi impak besar khususnya dari segi ekonomi. Usaha ini menandakan satu lagi tonggak penting dalam meningkatkan penglibatan dan kerjasama antara STIDC dengan institusi bertaraf antarabangsa. Objektif utama MOU ini adalah untuk kedua-dua pihak bekerjasama rapat dalam membuat penyelidikan mengenai bahan-bahan tempatan yang terdapat di Sarawak serta mengusahakan program bagi meningkatkan pendedahan untuk mereka muda Sarawak. Sudah tentu beruntung dengan kolaborasi ini. Kita dapat menggunakan Itali ataupun Poly Design ini sebagai pintu masuk barangan perabot kita ke negara Eropah. So ini adalah di antara kepentingan ataupun kebaikan yang akan kita perolehi dengan kolaborasi ini. Majlis menandatangani MOU tersebut telah diadakan secara maya pada jam 4.30 petang waktu tempatan pada Selasa. Disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bersama pengerusi Poly Design Profesor Francisco Zurlo. Semua usaha yang dilaksanakan kerajaan untuk melandai lengkuk gelombang pandemik COVID-19 adalah untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan kesihatan dan kesejahteraan ekonomi. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata, landaian itu akan lebih tampak drastik menerusi lockdown sepenuhnya. Menyedari langkah drastik itu memberi impak buruk bukan sahaja kepada ekonomi negara, kerajaan katanya tampil dengan menyusun 6R iaitu 6 strategi pemulihan ekonomi dikenali sebagai ketegasan, ketahanan, memulakan semula, pemulihan, memperkasa dan menyusun semula. Untuk penguatkuasaan yang lebih tegas dan menyeluruh perlu diambil. Ini kerana jika ia dibiarkan berlarutan, ia akan memberi impak yang lebih buruk kepada ekonomi dan sosial yang pada masa ini telah pun sedang menerima tamparan yang hebat. Menerusi 6R, kerajaan hadir dengan pelbagai pelan tindakan dan pakej ransangan ekonomi untuk melengkapi strategi yang disusun dan antaranya ialah pelancaran beberapa pakej ransangan ekonomi seperti prihatin PKS, penjana dan pemerkasa. Antara yang lain diperkenalkan termasuklah program imunisasi kebangsaan yang mana ia diharapkan dapat memberi sinar baharu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kembali bangkit secepat mungkin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan pertambahan 153 kes positif COVID-19 dengan Sibu menyumbang angka tertinggi sebanyak 40 kes. Ia diikuti Miri 33, Kuching 20, Bintulu 18, Meradong 11, Marudi 6, Beluru 5, Julau dan Tanjung Manis 4, Sarike, Subis dan Sri Aman 3, Samarahan 2 dan Sebau 1. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif di negeri itu meningkat kepada 16,214 kes. 2 kes kematian dilaporkan masing-masing di Hospital Miri dan Hospital Bintulu, menjadikan angka kematian di Sarawak kepada 107 kes.
Kes kematian ke-106 merupakan kes 15,961 berusia 33 tahun di Miri dan disahkan positif COVID-19 pada 28 Mac 2021 dan meninggal dunia pada hari sama. Manakala kes kematian 107 melibatkan kes 14,029 berusia 61 tahun yang disahkan positif pada 20 Mac 2021 dan meninggal dunia pada 30 Mac 2021. Selain itu, 33 kluster dilaporkan kekal aktif dengan 8 kluster dilapor mencatat pertambahan kes positif. Antara lain, daerah Tanjung Manis kini dikategorikan sebagai zon jingga selepas merekodkan 23 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadikan jumlah daerah yang dikategorikan sebagai zon jingga kepada 5, manakala zon merah 11, kuning 16 dan 8 daerah kekal dalam zon hijau. Baik, sebelum mengakhiri utama malam ini, saksikan sedikit sudutan lift tertinggi di dunia yang terletak di China. Betul tu Maria. Diberi nama Bailong yang hanya memerlukan masa 2 minit untuk mencapai lift setinggi 326 meter. Dengan itu, saya Razia Ahmad. Dan saya Mara Suji. Salam hormat dan jumpa lagi.